Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatun Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Satu fasal baru yang membincangkan tentang perkara-perkara yang boleh menjadi suci. Asalnya najis, benda tu najis, melalui proses tertentu dia menjadi suci. Dalam ilmu fiqh dipanggil al-istihalah, bermakna inqilabu syai' min sifatin ila sifatin, berubahnya sesuatu daripada satu sifat kepada satu sifat yang lain. Disebut dalam kitab kita ni salasatun, tiga. Dan perkara yang ketiga fihi nazar. Okey. Itu yang disebut dalam kitab ada tiga. Ditambah sebelum kita masuk apa yang dalam kitab kita sebut, begitu juga ain zat yang asalnya najis kemudian menjadi suci ialah darah. Darah boleh menjadi suci bila mana menjadi susu misk, kasturi. Kasturi yang kita pakai itu asalnya daripada darah kijang. Jadi daripada darah menjadi kasturi maka jadi suci. Darah menjadi air mani. Darah najis, air mani bersih. Itu. Kita baca apa yang dalam kitab. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Arak bila mana ia menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Itu. Yang pertama. Arak pada sudut bahasa ialah setiap perkara yang diambil, yang dibuat, yang diproses daripada jus inak. Inak ni bermakna anggur lah. Dinamakan sebagai al-khamru. Al-khamru tu kita panggil al-khamr, kita tak panggil nama lain, sebab dia tu menutup li takhmiriha al-aqla, sebab dia menutup akal. Al-khamr maknanya menutup. Khimar tu tudung perempuan tu, menutup kepalanya, rambutnya, badannya. Jadi dinamakan sebagai al-khamr li takhmiriha al-aqla, sebab dia menutup akal. Wa syara'an, pada sudut syarak pula, dia bukan menghilangkan akal seseorang tu, masih ada kalau dia minum arak dengan dalil lepas tu dia akan sedar balik, cuma dia menutup sementara lah. Pada sudut syarak ataupun istilah fuqaha, al-khamr, arak itu ialah kullu muskirin, setiap perkara yang muskir, yang memabukkan. Apa memabukkan? Satu perkara yang memiliki kekuatan untuk mengkoyarkan, menghayalkan. Minum tadi mabuk, koyar, rasa syok, rasa duduk di dunia lain. Mana dia seorang, kita jangan ganggu, duduk dalam dunia lain dah. Itu perkara yang memabukkan ialah satu perkara, satu cecair yang mempunyai kekuatan untuk menghayalkan seseorang, walaupun dibuat daripada madu, ataupun dibuat daripada jus mauz, pisang, ataupun daripada tamar, buah kurma dan sebagainya. Yang penting dia memabukkan. Jadi arak kalau kita pandang pada sudut bahasa, hanya khusus satu perkara yang diproses daripada inak, anggur. Tapi kalau kita pandang pada sudut syarak, dia tu lebih luas lah. Apa-apa sahaja yang memabukkan, sama ada kita buat daripada anggur, daripada kurma, daripada madu, daripada pisang, daripada tuak kalau ada ini yang memabukkan, itu semua tu dipanggil sebagai arak. Dan arak tidak terjadi kecuali cair. Okay, begitu kalau arak dikeringkan, ni arak dibuat serbuk, dibekukan lah, juga dipanggil sebagai arak. Dengan mana dia bernajis, kena badan, tidak sah salat. Okey. Al-ma'na anna al-awwala min al-thalathati allati tathuru bil istihalah. Perkara pertama daripada tiga perkara yang disebut dalam matan yang suci dengan cara istihalah ialah arak, dengan syarat.
Pertama, idza takhallalat bi nafsiha. Pertama, arak itu menjadi cuka. Arak itu menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Apa makna dengan dirinya sendiri? Bi allam tusahibha ainun ajnabiyah. Sekira-kira tidak ada masuk perkara lain. Nak kita biar je cuka, arak tu akhir sekali jadi cuka. Kita tidak tambahlah bahan apa tu? Apa tu? Apa panggil apa? Bahan apa? Apa pengawet, bukan bahan pengawet. Tak tambah bahan lain lah, tak tambah benda lain, gula ke, garam ke, bahan kimia, tak campur bahan kimia yang lain yang menyebabkan dia tu berubah menjadi cuka. Tak, kita biar lagu tu je, air sekali menjadi cuka. Tu bersih lah tu. Bersih buat boleh buat minum lah, sebab dah jadi cuka. Okay, kalau ketika mana proses nak menjadi cuka tu kita masukkan sesuatu yang lain, tak? Ketika itu ada dua keadaan. Pertama, boleh jadi yang kita masukkan ke dalam arak itu benda yang bersih ataupun benda yang kotor. Saya buat contoh. Ini arak dalam ni. Kita nak biarkan sampai jadi cuka. Kita sebut kalau kita biarkan sampai jadi cuka tanpa kita masukkan sesuatu, maka nanti bila jadi cuka dia bersih. Tu selesai dah, tadi kita dah bincang. Okey, yang kedua, kita masukkan sesuatu ke dalam ini. Itu juga ada perincian, sama ada yang kita masukkan itu najis ataupun bersih. Kalau kita masukkan ke dalam ini perkara yang bersih, perkara yang najis dulu, perkara yang najis. Tak. Ketika itu arak ini kekal menjadi najis. Arak kekal najis. Walaupun dah menjadi cuka. Sama ada kita membuang apa yang telah kita masukkan dalam arak itu sebelum arak itu menjadi cuka, walaupun kita ketika mana kita buang sesuatu yang kita campur dalam arak itu, sesuatu itu tidak terpisah daripada sesuatu itu tidak terpotong, tidak terpisah masuk ke dalam arak. Contoh begini, Ini saya letakkan sesuatu. Contohlah ni bahan kimia ke, gula ke apa, tak dalam arak. Okey, saya masukkan ketika mana proses nak menjadi cuka. Begitu. Okey. Sebelum menjadi cuka, contohlah kita letak tarikh siap-siap. Hari ni 31 Mac. Kita sebutlah nak jadi cuka tu 2 minggu contoh. Jadi 14 hari bulan 15 hari bulan April ni akan jadi cuka. Okey. 15 April. Okay, pada 7 April tu kita cabut ni. Kita cabut, kita buang perkara yang telah kita masukkan dalam dalam arak itu. Yang kita masukkan tadi kita sebut najis ni. Kita masukkan dalam ni. Sebelum menjadi cuka kita cabut dulu. Dalam 7 hari bulan kita cabut. Okey. Ketika mana saya cabut tu, tak sama ada saya cabut tu memang keluar macam ni ataupun dah terpotong sikit, dah termasuk dalam arak. Tak. Dengan pada ketika menjadi cuka, benda yang terpotong itu kekal ada dalam arak tu lah. Okay. Ikutlah keadaan lagu mana pun, kekal arak itu bila dah habis 15 hari, walaupun dah bertukar menjadi cuka, kekal najis. Najis. Sebab apa? Sebab ni arak ni asalnya najis. Tak. Okey. Lepas itu ini najis. Bahan kimia ni kita masukkan dalam ni. Bila kita masukkan dalam ni, maka apa? Ini yang najis akan menajiskan lagi ni. Arak yang duduk dalam bekas. Jadi najis boleh dinajiskan. Jadi sekalipun arak itu najis, dah menjadi cuka, tak. Tapi disebabkan ada perkara najis yang lain yang kita masukkan, maka dia kekal menjadi najis. Jadi kesimpulan dia, kalau kita masukkan ke dalam arak itu sesuatu yang najis, maka keputusannya ialah kekal arak ini menjadi najis
Dia tidak berubah menjadi bersih disebabkan dia menjadi cuka. Boleh. Selesai kat situ. Boleh faham tak? Okey. Yang kedua, kalau saya masukkan sesuatu itu bersih. Ni arak. Tak. Saya masukkan satu perkara yang bersih dalam ni. Okey. Ketika itu ada perincian. Ada kala ini arak ini bila dah cukup 15 hari, bila dah menjadi cuka, maka cuka tu bersih, kita boleh minum. Ada kala bila cukup 15 hari dah jadi cuka, kekal cuka itu najis, kita tak boleh minum. Mana arak tu tidak bertukar menjadi bersih. Kekal arak bertukar menjadi cuka, cuma cuka kekal najis. Okey, macam mana nak jadi bersih? Kita cabut apa yang telah kita masukkan dalam arak ini sebelum arak menjadi cuka. Dan ketika mana kita cabut apa yang kita masukkan dalam arak ini, apa yang kita masukkan itu tidak terpisah langsung sedikit pun ke dalam ke dalam arak itu. Jadi contoh ni arak kita masukkan ni. Nak jadikan arak ni bersih selepas 2 minggu, hendaklah kita cabut, kita buang apa yang telah kita masukkan itu tak sebelum 15 bulan, sebelum menjadi cuka. Dan ketika mana kita cabut tu, mesti kita cabut macam ni juga, tidak terpisah sedikit pun daripada benda yang kita masukkan ke dalam arak ini. Maknanya tidaklah terputus ni masuk ke dalam ni. Ketika itu kalau masuk juga terputus juga, kekal ni akan jadi najis. Jadi 2 syarat untuk bersih. Pertama, kita cabut sebelum menjadi cuka. Yang kedua, ketika mana kita cabut tu tidak terpisah sesuatu pun daripada alat kimia ini ke dalam arak. Kalau gugur salah satu syarat, maka jadi najis. Dengan makna okey, ni kita masukkan benda yang bersih. Okey, lepas menjadi cuka, 15 bulan dah jadi cuka dah. Tak, lepas tu barulah kita cabut ni. Tak, lepas 15 bulan, maka ini kekal najis. Arak ni walaupun dah jadi cuka, kekal najis. Dia ada sebab dia lah. Okey. Ataupun kita cabut pada 7 hari bulan sebelum 15 hari bulan. Tapi ketika mana kita cabut tu terpisah sedikit masuk ke dalam. Jadi ini arak ini ada serpihan bahan kimia yang telah kita masuk ke dalam ni. Yang bahan kimia itu ialah suci. Tak. Tapi kita cabut dan terpisah sedikit ke dalam ni. Okay, bila dah masuk pada 15 hari bulan, dah jadi cuka dah. Cuka tu kekal najis. Mana arak tidak menjadi bersih lah, kekal najis. Boleh. Jadi nak jadi bersih dengan cara lagu mana? Dengan cara cukup, dengan syarat cukup 2 syarat. Tu. Yang pertama, pertama kita cabut bahan yang telah kita masukkan ke dalam arak ini sebelum arak menjadi cuka. Yang kedua, ketika mana kita cabut bahan ini, bahan itu tidak hancur, tidak terputus, tidak terpisah masuk ke dalam arak itu walaupun sedikit. Itu zaman dulu ni, cara zaman dulu ni. Zaman sekarang proses buat arak Allah Alam macam mana. Tapi hukumnya sama. Kalau ikut mazhab Syafi'i, Allah Alam mazhabnya macam mana. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i begitu. Kalau kita campur bahan kimia itu najis, maka kekal akan najis walaupun dah jadi arak. Tak. Walaupun dah jadi cuka. Tapi kalau kita masukkan benda bersih, nak jadi bersih, ketika mana dah jadi cuka, kena cukup 2 syarat. Kalau gugur salah satu syarat, maka jadi najis juga. Hari ni mungkinlah nak buat cuka tak perlu pun melalui proses jadi arak dulu. Zaman dulu saya kurang mengetahui benda yang berkait dengan realiti semasa. Jadi saya beritahu yang zaman dulu yang ada dalam kitab ni, nak jadi cuka dia akan lalu proses arak. Lalu kita tumbuk kita blend ke apa, Allahumma salli ala Muhammad, apa tadi, inap ni anggur, kita biar. Bila kita blend anggur, maka jadi air anggur yang sedap lah, kita boleh minum terus. Tapi kalau kita biar lama-lama, dia akan jadi arak dulu. Ketika itu minum haram, ketika itu jadi najis tu.
Tapi kalau kita biar dalam satu tempoh yang lain pula, dah akan bertukar menjadi cuka. Bila tukar jadi cuka, kalau cukup syarat yang saya terang, maka bersihlah dia. Kalau tidak, tidak. Okay, sebelum kita masuk pada alam realiti, hak benda dalam kitab ni kena tahu dulu. Sekarang ni orang duduk pelekeh belajar kitab-kitab lama. Katanya benda ni tidak ada dalam alam realiti. Tak ada. Cuba berubah sikit. Kita nak hukumkan apa yang sedang berlaku, kita kena tahu benda yang dalam kitab dulu. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, kita akan hukum akan berubah mengikut perubahan uruf dan sebagainya. Cuba kita kena tahu dulu apa yang dalam kitab sebelum kita berpijak pada alam realiti. Masalah sekarang kita sangat susah nak cari orang yang mahir kitab, lepas tu mahir dengan alam realiti. Wakil realiti yang ada pada hari ini, mungkin sistem cara nak buat Arab dah berbeza, nak buat syukur dah berbeza. Okey. Yang kita ada ialah orang yang pakar kitab sahaja, alam realiti kurang untuk guru pondok biasanya. Sebab kitab memang power lah. Tak. Tapi alam realiti kita boleh sebutlah kurang sikit. Kita menghormati ilmu mereka, tapi kita boleh sebut bab realiti wakil kurang sikit. Dan kita ada pula sebahagian yang alam realiti ni hebat, tapi bahagian penguasaan kitab kurang sikit daripada tok guru pondok. Jadi nak bergaduh, hak ni kutuk hak ni kutuk hak ni, boleh tak? Tak payah bergaduh, malah apa, saling mengambil manfaat antara satu sama lain. Kalau kita perasan hari ni, universiti pun panggil tok guru ke pondok, ke universiti mengajar. Baguslah tu. Tok guru ada manfaat yang dia boleh ambil daripada universiti. Di pondok tidak ada kajian, di universiti banyak kajian, dia boleh ambil manfaat daripada situ. Orang yang mengaji universiti maklumlah, pengajiannya tidak sedalam, tidak sedakit apa yang dipelajari di pondok-pondok, di madrasah. Jadi saling mengambil manfaat, tak perlulah kita mencela, mengejek antara satu sama lain. Sebab nak cari yang pakar serba-serbi zaman sekarang ni memang susah. Memang susah. Okey. Wa yu'fa inda Bani Hajar an habbat al-anaqi wa shamarikhiha wa nawat tamri wa thuflihi wa khalaf ar-ramli wal khatib taban Syekh al-Islam. Okey, kita sebut tadi khamar akan menjadi bersih bila mana dia menjadi cuka dengan sendirinya, dengan makna tidak dicampur bahan-bahan yang lain. Tak. Lepas tu kita bagi perincian lah. Kalau bercampur juga dengan bahan yang lain, apa akan jadi, kita dah bagi perincian. Okey, kalau bercampur dengan bahan yang lain, tak, di sini disebut dimaaf kalau bahan yang lain itu ialah sekadar perkara-perkara yang berkait rapat dengan buah tu. Contohnya buah tamar nak dibuat arak. Tak, dimaaf kalau termasuk Allahumma salli ala Muhammad, biji tamar, ataupun kulit tamar. Tamar tu sebelum jumpa isi yang lembut tu dah ada kulit dia tak? Kulit dia nipis je. Tu. Dimaaf kalau masuk sekali ke dalam jus itu. Di blender sekali dengan buah tamar itu. Begitu juga dimaaf kalau buah inap. Kalau buah inap dimaaf kalau biji-biji anggur yang kecil-kecil dalam anggur tu, tak ada masalah. Ataupun rantai pula dah. Bagi apa? Dahan, ranting lah, ranting. Ke anggur kan kita pegang tu ada ranting tu, kecil-kecil tu. Kalau masuk sikit-sikit tak ada masalah lah, dimaaf. Di sisi Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Khatib Syrbini mengikut pendapat Syekhul Islam Syekh Zakaria mengatakan tidak dimaaf. Okey, bila mana dah bersih arak, dengan mana arak dah menjadi cuka dengan sendirinya, maka arak tu bersih. Bila arak bersih, kita sebut arak bersih, bekas pun bersih. Bekas dalam ni bersih juga. Penutup bagi bekas itu juga bersih. Sebab apa dipersoalkan, disebut dalam kitab ni? Takut orang tanyalah. Ni arak, bila arak, maka dia akan arak tu najis. Bila najis, dia akan menajiskan dinding-dinding bekas ni dalam ni, sebab dia kena arak. Lepas tu penutup pun kena arak juga, najis juga. Tak. Jadi kalau arak tu menjadi cuka, adakah bekas tu bersih? Adakah penutup juga menjadi bersih? Kita sebut menjadi bersih juga. Kalau tak, jadi susah lah.
Cuka menjadi bersih, tapi dinding kekal najis. Lepas tu cuka tu duduk mana? Cuka tu duduk dalam bekas ni, automatik cuka bakal jadi najis. Sebab apa? Kena dinding yang bernajis. Sampai ke sudah tak akan jadi bersih cuka tu. Jadi bila mana cuka dah menjadi arak, dah menjadi cuka, ketika itu juga dinding bekas itu bersih, penutup bekas juga bersih. Tak tahulah faham tak saya terang ni. Okey. Proses arak menjadi cuka dengan dirinya akan menyebabkan arak menjadi bersih. Arak itu tidak kisahlah arak yang dimuliakan oleh syarak ataupun arak yang tidak dimuliakan oleh syarak. Ini kena faham molek. Kita hidup di negara Islam, tapi ada apa? Ada apa kita panggil golongan-golongan yang bukan Islam. Jadi ada arak yang dimuliakan, ada arak yang tidak dimuliakan. Arak yang dimuliakan ialah arak yang diperah dengan tujuan nak buat cuka ataupun tanpa tujuan. Saya perah arak ni, perah tujuan saya nak buat cuka. Itu arak yang dimuliakan oleh syarak. Okay. Ketika mana nak menjadi cuka, kita sebut tadi mula-mula dia jus tu kita boleh minum, sangat sedap. Selepas jadi jus, dalam satu tempoh yang lama dia akan jadi arak. Lepas tu akan jadi cuka. Okey, ketika jadi arak tu, boleh tak orang Islam lain datang tiba-tiba dia rosokkan arak itu dengan dalil ini arak haram diminum, jadi saya nak rosokkan, nak hancurkan? Tak boleh, haram. Sebab apa? Tujuan aku perah ni dan lalu step menjadi arak, bukan aku nak minum arak, bukan nak jadikan arak, aku nak jadikan dia cuka. Tapi nak jadi cuka mesti lalu dulu proses jadi arak tu. Jadi kamu tak boleh nak rosokkan. Itu. Boleh. Jadi kalau satu kalau apa anggur diperah, dibuat jus atas niat untuk menjadi cuka, maka ketika itu arak itu dimuliakan oleh syarak. Dengan makna tak boleh kita nak rosokkan, haram. Sama ada yang buat arak, buat apa tu, nak buat cuka tu orang yang Islam ataupun orang yang kafir. Sebab tujuan orang kafir tu dia nak buat cuka, dia bukan nak buat arak. Jadi tetap dianggap satu perkara yang dimuliakan oleh syarak. Malah kalau dia niat untuk buat arak sekalipun, kalau dia tu kafir lah, tak, kekal dimuliakan oleh syarak. Sebab dia kafir, agama dia boleh minum arak, tak. Jadi tak boleh kita ambil, kita rosokkan, tak boleh. Tak boleh. Takut menjadi perkara yang mudarat lah bersama insan ni. Bukan kita iktiraf benda tu halal diminum, tidak. Tapi hukum Islam bila mana bertaamul dengan orang kafir, bila mana mereka buat arak, tak, dia anggap mulia arak tu. Tak boleh kita pergi kat meja dia, kita ambil arak, pung, kita pecah atas meja dia. Dengan dalil apa? Ini haram. Memang haram, tapi haram kat atas kamu orang Islam. Orang kafir dia orang boleh minum, dia tidak i'tiqad haram, walaupun dia akan diseksa di akhirat kelak sebab minum arak. Itu lain lah tu. Itu perbahasan lain. Ni kat dunia ni. Ada. Okey, selesai. Ataupun juga dianggap arak itu dimuliakan oleh syarak kalau apa tu? Kita perah saya nama Muhammad anggur tadi tu tanpa niat apa-apa. Perah je. Sebab apa perah? Saja perah. Lepas tu tertinggal air sekali menjadi arak, lepas tu menjadi cuka. Juga dianggap sebagai arak yang dimuliakan oleh syarak. Kita ada arak yang tidak dimuliakan oleh syarak. Arak yang tidak dimuliakan oleh syarak ialah arak yang diperah. Arak yang tidak dimuliakan oleh syarak ialah anggur yang diperah oleh seorang Muslim dengan niat untuk menjadi arak. Saya contoh, perah ni memang tujuan untuk buat arak. Ketika itu tidak dimuliakan oleh syarak. Bila tidak dimuliakan oleh syarak, wajib bagi saya apa tu, buang. Buang apa tu, bekas, tonggengkan bekas tu, supaya tidak sempat menjadi arak. Okey. Dan hukum berubah mengikut
perubahan tujuan. Okay. Kita sebut tadi kalau tujuan kita nak buat cuka, maka itu dianggap sebagai arak yang dimulakan. Kalau tujuan kita nak buat arak, maka itu dianggap sebagai arak yang tidak dimuliakan oleh syarak. Okay. Dimuliakan ataupun tidak dimuliakan itu berubah-ubah mengikut niat kita. Contoh, saya asalnya nak buat arak, jadi tidak dimuliakan oleh syarak. Tapi lalu 2-3 hari saya pun bertaubat, biarlah buat cuka lah pula. Jadi saya biarkan je lah untuk jadikan cuka satu hari nanti, lepas satu tempoh yang tertentu. Ketika itu cuka itu ataupun arak itu daripada tidak dimuliakan telah menjadi arak yang dimuliakan oleh syarak. Hukumnya juga berubah. Asalnya wajib dibuang menjadi haram dibuang. Selesai yang pertama. Yang kedua, wajildul maitati idza dubir. Wajildul maitati idza dubir. Kulit bangkai bila mana disertu, disamak. Samak ni bahasa kita guna untuk sentuhan anjing dan babi tak? Kita basuh kita panggil samak. Kita panggil sertu lah. Sertu Okey, kulit bangkai bila mana disertu juga boleh menjadi boleh menjadi bersih. Dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan sebutlah. Okey, disebut kulit bangkai. Kulit bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai ialah binatang yang hilang nyawanya tanpa disembelih mengikut zakatun syar'iyah, mengikut penyembelihan syarak. Contoh, lembu kena langgar mati, ataupun lembu kita pergi tembak, tu mati. Kita boleh sembelih, kita tembak. Lembu jatuh gaung mati, tu bangkai lah tu, sebab tidak disembelih mengikut syarak. Bangkai. Bila mati lembu tu, boleh tak kita makan daging? Tak boleh. Seluruh anggota badan dia dianggap sebagai najis. Nak buat apa? Adakah nak buang semua sekali? Kita sebut yang pertama, kita tak boleh makan. Kita nak bagi binatang lain makan, tak ada masalah. Kita ambil, kita bagi harimau ke, bawa ke zoo makan, tak ada masalah. Ataupun kita nak bagi binatang kita makan, binatang kita yang lain makan binatang tu, kita rebus sikit ke, tak ada masalah. Yang tak boleh makan tu kita. Boleh. Tu. Okey. Jadi bila dah jadi bangkai keseluruhan tubuh anggota lembu itu, adakah nak dibuang semua? Tidak. Kita boleh ambil kulitnya. Yang kulit itu dihukum sebagai najis, dan kita boleh ubah kulit itu menjadi bersih. Tu. Dengan cara sertu. Apa sertu? Naz'un fadalat biharrifin walau najisan. Sertu ialah kita hilangkan, kita buang, kita menarik saki baki darah, saki baki lendir, saki baki kotoran yang ada pada kulit. Kita buang tu pula dengan cara harif, dengan menggunakan harif, benda yang tajam, benda yang menyengat. Seperti bahan kimia. Kalau dulu guna tahi burung merpati, guna kulit buah delima, begitu. Sekarang ni guna bahan kimia lah. Jadi kita ambil bahan kimia tu, kita ratakan di atas kulit, gosok-gosok sikit ke lagu mana. Kalau guna tahi burung merpati, kita ambil, kita letaklah sabun sikit, kita gonyok sampailah kulit itu bersih. Tidak ada dah lendir-lendir, tidak ada dah darah-darah berbaki pada kulit tu. Nak tahu mana kulit tu dah kembali bersih? Asal najis, lepas tu jadi bersih. Dari kaedah dia. Bila kita dah sertu, kita dah bilas dengan air, kita jemur lah. Nak bagi kering. Okey. Bila dah jemur tu, kita pun sedang jemur ke, dah jemur ke, ikutlah. Sedang jemur ataupun dah selesai jemur, kita buat kira-kira sangkaan. Sangkaan belah berat. Kalau aku ambil daging, aku ambil kulit ni dan aku masukkan ke dalam air,
Kalau tinggal dalam satu masa yang tidak terlalu lama, adakah kembali busuk? Okay. Kalau kembali busuk, maka sertu itu belum sempurna. Kalau tidak kembali busuk, tak, maka sertu itu dah sempurna. Okay. Adakah wajib kita ambil kulit itu dah masukkan betul-betul dalam air? Tidak. Kita tanya pakar bak kulit. Contoh awang, seorang ni pakar bak kulit, kita panggil awang. Kulit ni aku dah basuh, dah gonyoh, maksud aku jemur. Dia tengok sikit. Dia tengok. Kita bertanya dia, ni kalau aku letak dalam air ni, dalam satu tempoh yang tidak terlalu lama, dia kembali busuk tak? Sebab benda tu kan kulit. Awang kata tak dah, ni molek dah ni, tak jadi busuk dah. Ketika itu bersih dah sempurna dah sertuan kita tu. Tapi kalau awang sebut, kamu ni sertu tak apa nak comel ni kalau letak dalam air ni, sejam 2 jam busuk balik. Waktu tu kita kena ambil kulit tu, kena gonyoh lagi. Boleh? Jadi kalau kita ambil kulit, letak dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air dan kembali busuk, ketika itu kembali benda tu tak sempurna lagi lah, kena basuh balik. Okay. Jadi yang muktabar ialah diambil dan diletak dalam air dalam satu tempoh yang sekejap dan tidak terlalu lama. Sebab apa? Sebab kalau letak dalam air terlalu lama, semua benda akan jadi busuk. Baju saya ni bersih, kita letak dalam air terlalu lama, seminggu 2 minggu, memang kembali busuk. Letak apa-apa pun dalam air, kalau terlalu lama akan jadi busuk. Jadi kita tidak ambil dengan tempoh yang terlalu lama, tibar tu. Okey. Itulah, selesai dah. Okay, bila dah berlalu proses basuh, lepas tu dah jemur, ketika itu kulit tu dah bersih. Kulit itu sama ada zahir dan batin bersih. Zahir yang kita boleh sentuh. Ni kulit. Ni zahir yang boleh kita sentuh. Yang tengah-tengah tu yang tak boleh kita sentuh, itu panggil batin. Zahir bersih, batin pun bersih. Kemudian kalau terkoyak, terzahirlah perkara yang batin, kita sentuh yang batin tu, tangan kita tak najis sebab dah bersih dah batin itu. Okey, adapun kulit-kulit yang berbaki pada bukan kulit-kulit, adapun bulu-bulu, bulu-bulu yang berbaki di atas kulit, adakah bulu itu menjadi bersih? Kita sebut ada 2 pendapat, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar sebut bulu-bulu itu tidak bersih dengan cara sama, dengan cara sertu. Yang bersih hanya kulit. Bulu tidak bersih. Cumanya kalau bulu tu sedikit, Imam Ibnu Hajar sebut begitu. Kalau bulu itu sedikit, maka bulu itu juga bersih. Sebab dia mengikut satu perkara yang bersih, iaitu kulit. Jadi Imam Ibnu Hajar sebut bulu kalau banyak sangat, tak, walaupun disentuh tidak bersih bulu tu, kekal najis. Yang bersih kulit saja. Kecuali lah kalau bulu tu sedikit, maka dikatakan bersih juga. Sebab dia mengikut kulit yang dah bersih. Jadi nak syarat bersih, mesti sikit sahaja bulu tu yang berbaki pada kulit. Imam Ramli sebut apa? Bulu tu yang ada atas kulit tu, sama ada bulu tu berbaki sedikit ataupun masih banyak bulu di atas kulit, kita sebut tidak dimaaf. Di sisi Imam Ramli. Cumanya tidak bersih. Imam Ramli sebut tidak bersih, tidak suci. Cumanya Imam Ramli sebut kalau bulu itu sedikit, maka dimaaf. Jadi kesimpulannya, kalau bulu banyak memang confirm masih najis dan tidak dianggap sebagai bersih ataupun tidak, dan juga tidak dimaaf. Kalau bulu yang ada itu sedikit sahaja, sedikit banyak itu ikut masyarakat, ikut uruf, maka menjadi khilaf. Imam Ibnu Hajar sebut bulu tu dah bersih, suci dah. Imam Ramli sebut bulu tu najis, cuma dimaaf oleh syarak. Dengan mana kalau sembahyang sah walaupun bawa najis, Imam Ibnu Hajar sebut tak, bila dia sembahyang ada bulu tu bersih dah, jadi dia tak bawa najis pun ketika sembahyang tu. Imam Ramli sebut bawa najis tu, tapi dimaaf sebab sikit. Begitu. Okey. Thumma inna mahalla tuhril jildi bid-dabghi idza tanajjasa bisababil maut. Kemudian dibincangkan, adakah semua kulit boleh menjadi bersih dengan cara sertu?
Kita sebut tidak. Malah kulit yang boleh menjadi bersih dengan cara sertu ialah kulit-kulit binatang yang binatang itu menjadi najis dengan sebab mati. Binatang itu menjadi najis disebabkan mati. Lembu. Ini lembu contoh. Lembu ni ketika dia hidup dia bersih. Ketika dia hidup dia bersih. Dilanggar lori dia mati. Dilanggar lori dia mati dan menjadi najis. Jadi sebab lembu itu menjadi najis ialah sebab dia mati. Kalau dia kekal hidup, tak tengah-tengah hidup tu kita sentuh dia, kita sentuh satu perkara yang bersih. Jadi lembu itu menjadi najis, menjadi bangkai disebabkan kematian. Itu. Kulit-kulit binatang seperti itu kita boleh sertu dan boleh menjadi bersih dengan syarat-syarat yang telah kita bincangkan. Kambing tengah-tengah hidup bulunya bersih, kulitnya bersih. Tapi kulit bulu dan seluruh anggota badan dia akan menjadi najis disebabkan mati. Contoh dilanggar oleh kereta, mati kawan tu. Menjadi najis, bangkai. Jadi ketika hidup bersih, ketika mati bangkai. Ada binatang yang ketika hidup najis, ketika mati pun najis. Binatang seperti itu kulitnya tak boleh sertu. Contohnya babi dan anjing. Babi dan anjing ketika mati, ketika hidup najis, ketika mati najis. Tak. Jadi anjing dan babi tidak menjadi najis disebabkan dia mati. Sebab apa dah? Dia memang asal najis dah. Dia bukan bersih kemudian najis disebabkan mati. Tak, dia tu najis, mati pun kekal najis. Yang menajiskan dia bukan sebab mati, sebab memang zat dia tu dah memang najis. Jadi binatang seperti itu, anjing dan babi, adik-beradik anjing dan babi, tidak boleh kita buat sama, kita buat sertu. Wa hukmul jildil al-mutanajis bil maut ba'da dabghi. Kemudian disebut contoh ni kulit lembu tadi, kita basuh, kita gonyoh dengan bahan-bahan kimia ataupun dengan najis burung merpati tak, hilang dah dia punya kotoran-kotoran tu, lendir-lendir, darah-darah. Selagi mana belum basuh, maka hukumnya seperti baju yang ada najis. Ni baju ni ada najis, kita gosok. Tak, najis tu akan berterabur sekali lah. Jadi baju ni jadi mutanajis. Nak jadi bersih kita kena bilas dulu baju ni. Jadi bersih. Begitu juga kulit ni. Bila kita dah gonyoh, kita gonyoh tu, tak, tangan kita akan penuh dengan najis dah sebab kita gonyoh najis. Tak, kita gonyoh kulit yang ada darah, yang ada lendir. Jadi kulit ni jadi mutanajis. Nak buat lagu mana kita ambil, kita bilas. Bila kita bilas, barulah kulit tu menjadi bersih. Tak? Selesai. Yang terakhir, yang ketiga ialah lama pula yang ni. Yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Yang ketiga, zat ain yang asalnya najis menjadi bersih ialah najis yang bertukar menjadi hayawan, najis yang bertukar menjadi binatang. Seperti bangkai, yang akhir sekali bangkai itu menjadi binatang. Okey. Dan kita sebut tadi pada perkara ketiga ni, pada perkara ketiga ini ada nazar. Ada nazar ni, ada kritikan lah. Sebab disebut dalam matan apa-apa yang menjadi hayawan, najis yang menjadi hayawan. Contohnya bangkai yang menjadi hayawan. Lembu mati. Lembu mati. Tak, okey. Tiba-tiba keluar dekat 3 minggu, 2 minggu, tak tunggu 3 minggu lah, 2-3 hari je akan keluar ulat daripada perut lembu tu. Okey, soalannya, ulat yang keluar daripada perut lembu itu, adakah daripada lembu itu ataupun datang daripada luar lembu? Itu. Kalau kita katakan ulat itu berasal daripada lembu, ni lembu tak mati, 2-3 hari lepas tu keluar ulat, lembu tu daripada daging tu betul berubah menjadi ulat-ulat yang kecil. Ulat tu bersih sebab apa?
sebab dah bertukar menjadi ulat. Asalnya najis, iaitu bangkai lembu. Tapi bila kulitnya itu, daging itu berubah menjadi ulat, maka ulat itu bersih sebab dah jadi satu zat yang lain. Boleh. Tapi persoalannya, adakah betul-betul ulat itu daripada daging, daripada darah, daripada kulit si lembu? Fihi nazar. Yang lebih tepat tak? Yang lebih tepat ialah ulat itu bukan daripada lembu itu, tapi daripada luar. Daripada luar. Tercipta bukan daripada zat lembu, tercipta bukan daripada zat daging, zat kulit, tidak. Dia tercipta daripada luar. Dia terbentuk daripada luar. Bakteria luar datang, air salit, terbentuklah ulat. Terjadilah ulat. Tak. Ulat itu memanglah bersih. Itu tidak dinafikan ala khilal halain. Cuma nak beritahu ulat tu daripada mana. Kalau ulat tu betul-betul daripada daging, maka sesuai letak dalam kitab ni. Sebab memang kita bincang benda yang najis, iaitu daging tu najis, kulit itu najis sebab bangkai, kemudian jadi ulat, jadi bersih. Jadi betul lah contoh tu, daripada najis menjadi bersih. Tapi sekarang adakah sebegitu? Tidak. Sebab asalnya bangkai mati, lepas tu bakteria datang dan terbentuklah ulat. Ulat itu bukan daripada daging, bukan daripada kulit, bukan daripada zat si lembu itu, tidak, malah daripada luar. Jadi tidak sesuai lah diletak pada bab ini. Sebab bab ini membincangkan satu zat najis menjadi bersih. Sedangkan ulat itu bukan daripada zat najis, bukan zat kambing, tak, bukan zat lembu, tidak, malah daripada luar. Kita berhenti sampai situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi mudzakarah kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.